Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali anda semua ke UUM TV Kampus Kuantan bersama saya Nursyahada binti Mustafa 266271. Bagi pesanan khidmat masyarakat kali ini, kita akan sama-sama mengupas mengenai norma baru yang perlu diterapkan oleh keseluruhan masyarakat di Malaysia dalam menjalani kehidupan seharian, terutama setelah negara kita dilanda pandemik COVID-19. Sebelum kita mulakan perkongsian yang lebih lanjut, saya ingin berkongsi serba sedikit mengenai wabak yang berbahaya ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, COVID-19 ini merupakan salah satu wabak yang sangat mudah tersebar di kalangan masyarakat setempat melalui sentuhan dan juga titisan hingus atau air liur yang mengandungi virus corona. Ianya mampu membawa maut sekiranya tidak mendapatkan rawatan dengan kadar yang segera. Antara simptom-simptom yang sangat biasa sekiranya dijangkiti adalah seperti demam, selsema, batuk, sakit tekak, sakit kepala dan juga gangguan sistem pernafasan yang serius. Bagi memutuskan wabak pandemik ini, KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan satu prosedur standard yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat di Malaysia. Sama-sama kita ikuti langkah-langkah yang memutuskan wabak COVID-19 ini yang ingin dikongsikan oleh rakan-rakan. Hari ini saya akan bercakap mengenai pelitup muka. Sekarang ni kita wajib memakai pelitup muka bagi memastikan kita terhindar daripada wabak coronavirus COVID-19. Ada dua jenis pelitup muka di pasaran. Yang pertama yang ni dan yang keduanya yang bentuk kain. Kita wajib memakai mask atau pelitup muka ini apabila kita keluar. Ini adalah untuk menghindarkan kita daripada dijangkiti coronavirus. Mask perlu dipakai dengan betul. Kalau kita lihat yang putih ni di sebelah dalam kerana ia menyerap air. Yang di sebelah luar ini tidak menyerap air supaya sekiranya orang lain bersin dia tidak akan melekat. Yang ada besi ni kita pakai sebelah atas, sebelah hidung supaya kita dapat membentuk di hidung kita. Mari kita lihat. Okey, ini adalah cara pemakaian mask dengan betul ya. Yang hidung ni kita bentukkan dia dan perlu pakai dengan rapat. Tidak boleh pakai bawah dagu macam ni ataupun terlalu atas. Kita perlu pakai dengan selesa. Apabila kita keluar ke rumah, kita wajib memakai mask ini. Setelah pulang ke rumah, kita perlu mencabut mask dan membuangnya dalam tong sampah. Sebaik-baiknya ia tidak dipakai berulang kali kerana harganya sekarang ni dah murah. Kita pakai buang saja mask ni. Dan yang keduanya dalam bentuk kain ni. Yang kain juga sama juga, kita banyak dah jual sekarang. Okey, ikut pada keselesaan masing-masing. Jadi kalau yang kain ni dia lebih selesa sebenarnya sebab dia kalau ikut di sini dia ada, kalau boleh nampak sini dia ada adjust. Jadi boleh ikut sesuai dengan bentuk muka ataupun kebesaran muka tu. Ini boleh pakai dengan selesa. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi diharap kita semua terus mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu wajib memakai mask apabila berada di khalayak ramai. Sekian khidmat masyarakat daripada saya. Saya Nur Hafizah Zakaria, nombor metrik 26690. Saya akan menerangkan teknik mengibas suhu badan ketika mengunjungi tempat orang awam seperti pasaraya, kedai makan, klinik dan premis kerajaan. Bacaan suhu badan yang normal adalah di antara 36.0 sehingga 37.5 darjah Celsius. Teknik mengibas suhu badan yang betul akan menghasilkan bacaan suhu badan yang tepat. Manakala teknik mengibas suhu badan yang salah akan menghasilkan bacaan
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shah Alam bin Sulafi, ID number 266127 akan menunjukkan demonstrasi macam mana kita men-scan MySejahtera Code dan menulis di buku log. Terima kasih. Ni kau dulu dekat. Allah dekatnya kau sampai. Saya Nurul Murni binti Muhammad Nur, nombor metrik 266971. Saya akan menerangkan mengenai tata cara bersalaman tangan bagi mengelakkan dijangkiti COVID-19. KKM juga telah menasihatkan orang ramai untuk mengelakkan daripada mengunjungi tempat tumpuan orang ramai dan bergaul rapat dengan individu yang bergejala. Pergaulan rapat itu termasuklah bersentuhan seperti bersalam tangan yang menjadi budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham juga turut memperkenalkan amalan tanda hormat lain bagi mencegah jangkitan COVID-19. Amalan itu adalah tidak berjabat tangan maupun bersentuhan semasa bertemu dengan orang lain tetapi masih mengamalkan tanda hormat. Jom kita saksikan video yang betul dan yang salah. Coronavirus dapat ditularkan melalui jabat tangan jika seseorang yang terinfeksi COVID-19 batuk atau bersin dan percikannya tertinggal di telapak tangan. Kita tidak digalakkan untuk bersentuhan seperti melagukan pipi ataupun berpelukan, lebih-lebih lagi bagi mereka yang tidak memakai mask. Juga tidak digalakkan bersentuhan tangan seperti gaya ini. Dan tidak bersentuhan tapak tangan seperti ini. Menyapa dengan menggunakan waving atau gesture lain tanpa bersentuhan adalah pilihan yang tepat untuk menghindari jangkitan virus. Kita semua digalakkan mengamalkan tanda hormat tanpa bersentuhan. Letakkan tangan kanan di dada kiri sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Marilah sama-sama kita mengamalkan cara bersalaman yang betul untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan tentang SOP penjarakan sosial semasa berada di dalam pasaraya di sepanjang musim COVID-19. Saya akan menerangkan 3 SOP semasa berada di dalam pasaraya. Yang pertama, penjarakan sosial semasa berada di kedai makan. Yang kedua, SOP penjarakan sosial semasa di dalam lift. Dan yang ketiga, SOP penjarakan sosial semasa menggunakan eskalator. SOP yang pertama adalah penjarakan sosial semasa berada di kedai makan. Ini adalah contoh penjarakan sosial semasa berada di kedai makan. Kedudukan individu hendaklah duduk seperti ini ketika berada di meja. Saya juga akan menerangkan cara yang salah ketika berada di kedai makan. Ini adalah contoh yang salah semasa duduk di meja dalam kedai makan. Seterusnya, saya akan menerangkan gambaran SOP semasa berada di dalam lift. Okey, penjarakan sosial yang kedua adalah semasa menaiki lift. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita ingin naik lift dengan penjarakan 1 meter di antara seorang dan seorang. Jarak di antara saya dan juga orang lain adalah kurang 1 meter. Ini adalah contoh yang betul. Okey, stop. Okey. Ini adalah contoh penjarakan sosial semasa kita berada di dalam lift, iaitu jarak antara seorang
dan seorang adalah lebih kurang 1 meter. Okay, SOP yang ketiga adalah berkenaan cara untuk menggunakan eskalator. Di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana kedudukan individu semasa menggunakan eskalator. Okey, saya akan tunjukkan jarak antara individu iaitu 1 meter dan cara untuk menggunakan eskalator. Okey, mari. Nampak. Ini adalah untuk jarak antara seorang dan seorang lebih kurang 1 meter. Sekian sahaja penerangan saya berkenaan tindakan sosial semasa berada di dalam pasaraya di musim COVID-19, iaitu tindakan sosial semasa berada di kedai makan, tindakan sosial semasa berada di dalam lift dan tindakan sosial semasa menggunakan eskalator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Ruzila Erin binti Stapa, nombor metrik 266319 akan menerangkan cara penjagaan kebersihan tangan, iaitu dengan mencuci tangan dan penggunaan hand sanitizer semasa memasuki premis-premis perniagaan dan berkunjung ke tempat orang ramai. Kebersihan tangan amatlah penting kerana segala wabak atau penyakit bermula daripada tangan atau sentuhan. Oleh itu, kita mestilah menjaga dan mengambil langkah untuk sentiasa mencuci atau menggunakan cecair pembasmi kuman setiap kali ke permis-permis perniagaan atau ke tempat-tempat awam. Hashtag kita jaga kita, sama-sama kita mengekang wabak COVID-19. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi itulah dia tadi langkah-langkah bagi memutuskan rangkaian COVID-19 yang dikongsikan oleh rakan-rakan saya. Sama-sama kita mematuhi SOP ini bagi menjalani kehidupan seharian dalam norma baru. Yakin kita mampu tanggung wabak ini bersama-sama. Hashtag kita jaga kita. Jumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.